330 individu langgar SOP di kompaun RM10,000. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang diramal landa beberapa kawasan di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zaira Sri Zakaria. Dalam masa 24 jam, 330 individu yang melanggar prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah dikompaun RM10,000. Tindakan itu dilaksana selepas pindaan Ordinan Darurat Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit dikuatkuasakan semalam. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur berkata, tindakan itu lebih kepada langkah pencegahan agar tidak melanggar peraturan sehingga mengundang risiko kepada orang lain. RM10,000 itu sebenarnya sebagai deterrent, mengingatkan mereka yang selalu mengulangi ni. Balik-balik muka ni, balik-balik muka ni, balik-balik premis ni buka. Kita dah bagi saman dah dulu, kita dah apa? Buka lagi. Lepas tu ada berlaku risiko jangkitan premis karaoke 99, karaoke 101, kluster tu. Lepas tu dia kena RM1,000 je. Fair ke? Keputusan menaikkan nilai kompaun bukan bertujuan menghukum orang ramai secara berlebihan. Sebaliknya, ia menyasarkan individu yang mengulangi kesalahan SOP Perintah Kawalan Pergerakan. Mereka yang dikenakan kompaun masih berpeluang membuat rayuan yang dipertimbangkan oleh Pegawai Kesihatan Daerah. 31 pendatang tanpa izin parti dikesan cuba diseludup dengan menggunakan bas persiaran dalam dua kejadian berasingan di Kampung Belimbing dan Lalang Pepuyu di Tanah Merah, Kelantan. Kejadian disahkan Komander Agensi Kawalan Sempadan Malaysia Aksem Kelantan Rusli Karim. Kes pertama membabitkan bas persiaran membawa warga asing yang diseludup masuk melalui sebuah pangkalan haram di Sungai Golok. 14 lelaki Thailand ditahan dalam bas terbabit di sekatan Jalan Raya Lalang Pepuyu, Tanah Merah pada jam 2.30 petang semalam. Mereka dipercayai cuba dibawa ke Teluk Intan, Perak untuk bekerja dalam sektor perikanan. Turut ditahan pemandu bas lelaki warga tempatan. Dalam operasi kedua, Aksem bersama Jabatan Imigresen Kelantan menahan sebuah bas di Kampung Belimbing malam semalam. 17 warga Myanmar ditahan bersama pemandu warga tempatan. Mereka dipercayai dibawa sindiket dari Klang, Selangor untuk dihantar ke sempadan Malaysia, Thailand. Pihak Bomba dan Penyelamat Sabah tidak menolak kemungkinan 73 rumah di Kampung Lok Urai, Pulau Gaya, Sabah hangus akibat kemalangan. Pengarah JBPM Sabah Kamaruzaman Malik Abdullah berkata, kebakaran dipercayai berlaku ketika penduduk cuba menghidupkan set generator. Ujarnya, ia berikutan kawasan kampung atas air itu terputus bekalan elektrik. Penduduk dipercayai menyalakan lilin ketika memasukkan minyak ke dalam set generator. Punca sebenar insiden masih dalam siasatan. Dalam kejadian jam 8 malam semalam, lebih 200 penduduk hilang tempat tinggal. Tiada kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan. Menurut Sarjan Mak Shah Kasim, nalurinya terusik apabila melihat seorang ibu tua meredah api bagi menyelamatkan anaknya yang juga orang kurang upaya OKU. Dan meskipun perkara itu sebahagian tanggungjawabnya, beliau gembira kerana dapat menyelamatkan kedua-dua mangsa. Yalah, ini sebagai mungkin tanggungjawab sebagai seorang insan, seorang anggota polis ataupun naluri itu apabila melihat keadaan ibu tu. Dia menjerit, tapi saya tak tahu apa yang dijeritkannya sebab jauh, lebih kurang dalam 100 meter lebih. Dia menjerit, tapi saya tak tahu apa yang dijeritkan. Tapi bila dia masuk, ambil masa untuk keluar, itu yang saya nekat untuk ke rumah yang terbakar.
Kejadian berlaku pada 4 Mac lalu di sebuah rumah di kampung seberang Batu Hampar dekat Rembau, Negeri Sembilan. Sarja Mak Shah yang ketika itu dalam perjalanan pulang ke rumahnya segera menyelamatkan wanita terbabit berusia 81 tahun dan anaknya berusia 46 tahun. Atas pengorbanannya, Sarja Mak Shah siang tadi menerima sijil penghargaan daripada Ketua Polis Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Mat Yusof. Menurut Datuk Muhammad, pihaknya juga sudah mengemukakan permohonan kepada Bukit Aman untuk mempertimbangkan beberapa lagi insentif sebagai menghargai pengorbanan Sarjan Mak Shah. Ini pun saya tak terfikir. Ini kalau dikurniakan apa-apa pun Alhamdulillah sajalah. Dan saya pun berbesar hati. Walaupun dalam keadaan saya tak hampir bersara, insya-Allah saya akan bersara pada hujung tahun ni. Inilah satu kenangan, orang kata, ialah satu kenangan untuk diri saya sebelum saya bersara daripada Perkhidmatan Polis Daerah Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dalam jangka masa singkat diramal melanda beberapa kawasan di seluruh negara, khususnya pada waktu petang dan awal malam bermula 16 Mac ini hingga pertengahan Mei berikutan fasa peralihan monsun. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Jailan Simon berkata, keadaan cuaca itu menandakan berakhirnya monsun timur laut yang bermula pada 11 November tahun lalu. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di kebanyakan kawasan di negeri pantai barat dan pedalaman Semenanjung serta barat Sabah dan tengah Sarawak. Keadaan cuaca ini berpotensi menyebabkan banjir kilat serta kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Sehubungan itu, orang ramai dinasihati lebih berwaspada sepanjang tempoh berkenaan selain sentiasa peka dengan ramalan serta amaran cuaca yang dikeluarkan Met Malaysia. Maklumat terkini cuaca boleh disemak melalui laman web rasmi Met Malaysia atau talian hotline 1300 221638. Lebih 300 nelayan di 5 jeti di perairan Tanjung Keling dan Klebang Melaka bimbang mata pencarian mereka terjejas dek projek penambakan laut serta pembinaan jeti pelabuhan sepanjang 600 meter di Tanjung Beruas. Mereka mendakwa projek itu telah menyebabkan kawasan penangkapan ikan menjadi semakin kecil sedangkan pada masa sama jumlah tangkapan ikan turut berkurangan kerana kawasan pantai telah tercemar. Ketua Komuniti Nelayan Tanjung Keling, Aziz Japar, kecewa kerana pihak yang terbabit dengan projek itu tidak pernah berunding dengan nelayan terbabit sebelum melaksanakan kerja-kerja berkenaan. Katanya jeti nelayan lain yang turut terjejas termasuk di Klebang, Balik Bukit, Pantai Kundur dan Sungai Lereh. Sekarang nelayan ni, mata pencarian nelayan tergugat. Bila mana jeti yang nak dibuat ni sebanyak sejauh 600 meter. Bila 600 meter, nelayan tak boleh beroperasi. Baik ke barat, baik ke timur tak boleh. Jadi masalah nelayan ni, bila mana dengan kapal-kapal banyak ada semua, jadi nelayan ni tak boleh nak cari rezeki lagi. Seorang nelayan, Razali Arbak, mendakwa kehadiran terlalu banyak kapal berhampiran jeti nelayan menyebabkan pukat miliknya dan nelayan sering rosak. Kita bukan nak menolak pembangunan, sendiri mau faham. Berapa banyak ni nelayan-nelayan ke sini, tengok perahu kat sini. Kalau dah macam ni, sana dah tutup, kapal sana dah terbentang, macam mana kita nak cari makan? Ada ni kawasan dah semakin kecil. Habis kapal pula terlampau banyak, sepanjang laut ni semua kapal. Jadi saya tak tahu dekat mana kita orang nak menangkap ikan lah. Sini saja tempat pencarian kita. Kita pun seperti orang lain juga yang punya keluarga, punya anak cucu yang perlu, yang ada tanggungjawab. Berikutan itu, satu laporan polis dibuat oleh nelayan Tanjung Keling diketuai Aziz Japar berhubung kerja-kerja penambakan laut dan pembinaan jeti pelabuhan berkenaan yang telah menjejaskan pendapatan mereka. Bertemu kembali. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan perintah injaksi ad interim oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin.
Permohonan itu bagi menghalang Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Dr. Muhammad Puan Zakashi daripada menerbitkan semula kenyataan fitnah berhubung perintah kuarantin di akaun Facebook miliknya. Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Hakim Datuk Seri Muhammad Firuz Jafril membenarkan permohonan itu ketika kes ditetapkan untuk perbicaraan antara pihak yang ditetapkan hari ini. Dalam satu kenyataan, Peguam Rosli Dahlan yang mewakili Tan Sri Muhyiddin berkata, Datuk Dr. Muhammad Puan telah memfailkan afidavit mengetepikan perintah injaksi ex parte semalam. Justru pihaknya memohon permohonan perintah injaksi ad interim untuk menyambung perintah injaksi itu yang akan tamat 21 Mac ini. Mahkamah kemudian menetapkan 24 Mei ini untuk mendengar permohonan kedua-dua pihak. Sebelum ini, Mahkamah Tinggi membenarkan injaksi sementara bagi menghalang Datuk Dr. Muhammad Puan selaku defendant atau ejennya, wakilnya atau sesiapa saja daripada menerbitkan, menyiarkan dan berkongsi semula hantaran membabitkan kenyataan fitnah berhubung perkara itu menerusi akaun Facebooknya sehingga 21 Mac. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan Ahli Parlimen Baling Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim bagi membatalkan 13 pertuduhan menerima rasuah dan pengubahan wang haram. Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Hakim Datuk Muhammad Jamil Husni dalam keputusannya berkata, permohonan tertuduh tidak mempunyai merit. Katanya pada peringkat ini, Mahkamah mendapati adalah terlalu awal untuk menentukan pertuduhan itu tidak berasas. Ahli Parlimen Baling ini menghadapi 3 pertuduhan menerima rasuah 5.2 juta ringgit berkaitan projek jalan raya di Perak dan Kedah. Manakala 10 pertuduhan pengubahan wang haram mencecah jutaan ringgit. Sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda. Kerajaan perlu peka terhadap keputusan Dewan Rakyat menetapkan status umur layak mengundi 18 tahun dilaksanakan mulai pilihan raya umum ke-15. Timbalan Perspeaker Dewan Rakyat Datuk Seri Azalina Uthman Said berkata, ia selaras gesaan suara majoriti golongan muda dan ahli parlimen negara ini. Mereka menganggap bahawa ini adalah hak mereka dan mereka mahu suara mereka didengar. Kemudian kita tengok masa kerajaan Pakatan Harapan, pindaan dibuat sebulat suara dengan kami daripada blok pembangkang masa itu. Kami pun bersetuju dengan, dan separuh daripada mereka dalam kabinet hari ini ialah daripada Pakatan Harapan dulu. Jadi bagi saya sama ada pelaksanaan atau tidak, saya lihat kerajaan perlu perbincangan yang lebih terbuka lah. Sebab saya rasa harapan begitu tinggi daripada gerakan undi 18. Jadi saya percaya bahawa anak-anak muda memang begitu gairah untuk terlibat dalam PRU15. Beliau ditemui selepas menutup program Voice of Gap, anjuran pergerakan wanita UMNO bahagian Kota Melaka di perkampungan Hantuah Duyung Melaka. Semalam, Speaker Dewan Negara Tan Sri Rais Yatim menerusi sebuah portal media dilaporkan berkata, kelayakan mengundi pada PRU akan datang pada usia 18 tahun yang sepatutnya dikuatkuasakan Julai ini tidak dapat diteruskan walaupun Dewan Rakyat sudah meluluskan rang undang-undang berkenaan. Tan Sri Rais dilaporkan berkata, pelbagai kekangan wujud ke arah pelaksanaannya sebelum negara benar-benar bersedia membenarkan pendaftaran pengundi seawal usia itu. Sebanyak 1,575 kes baharu positif COVID-19 direkodkan sepanjang 24 jam lalu berakhir jam 12 tengah hari tadi. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia meningkat kepada keseluruhan 320,939 kes. Sebanyak 10 kluster baharu turut dikesan. 5 kluster membabitkan tempat kerja dan 5 kluster komuniti. Selangor melaporkan kes harian tertinggi dengan 751 kes, diikuti Sarawak 173 kes dan Johor 135 kes. Jumlah kes sembuh masih lebih tinggi berbanding kes positif pada 2,042 kes atau secara keseluruhan 302,662 kes. Kes aktif 17,074 kes. Daripada jumlah itu, 147 kes dirawat di unit rawatan rapi ICU dengan 67 kes memerlukan bantuan alat pernafasan. Jumlah kes kematian ialah 1,203 kes dengan 3 kes adalah kes baharu.
Mesyuarat Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV bersetuju untuk memasukkan ahli farmasi komuniti dalam kategori 2 garis panduan penetapan senarai petugas barisan hadapan bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, keputusan itu akan memberi manfaat kepada hampir 4,000 ahli farmasi komuniti. Ini juga bermakna ahli farmasi komuniti layak dikategorikan sebagai penerima kumpulan pertama vaksin COVID-19. Persetujuan mengenainya dicapai bersama Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin Abu Bakar serta susulan permohonan daripada Persatuan Farmasi Malaysia dan Malaysian Community Pharmacy Guild. Sebelum ini, Persatuan Farmasi Malaysia menggesa JKJAV mempertimbangkan ahlinya sebagai antara kelompok penerima vaksin COVID-19 pada fasa pertama. Laporan antarabangsa. Tindakan tentera Myanmar disifatkan sebagai jenayah kemanusiaan apabila sehingga kini sekurang-kurangnya 70 orang dilaporkan terbunuh sejak rampasan kuasa pada 1 Februari lalu. Pakar Kanan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Thomas Andrews berkata, Myanmar ketika ini dikawal oleh rejim pembunuh dan harap. Majlis Hak Asasi Manusia PBB dikatakan mempunyai bukti bahawa tentera Myanmar yang dipimpin pemimpin kanan junta Min Aung Hlaing mungkin terbabit dalam jenayah kemanusiaan. Andrews selaku pelapor khas PBB yang menyampaikan laporan terbarunya kesal dengan jumlah mangsa yang dibunuh dan ditahan oleh tentera meningkat dengan ketara. Pada Rabu lalu, junta tentera terus menahan lebih 2,000 orang sementara keganasan terhadap penunjuk perasaan terus meningkat. Malah junta tentera secara sistematik memusnahkan pelindungan undang-undang kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan. Kesatuan Eropah EU semalam meluluskan penggunaan vaksin COVID-19 keluaran Johnson & Johnson beberapa jam selepas agensi ubat-ubatan Eropah EMA memberikan rumusan yang positif mengenai keselamatan dan keberkesanannya. Dibangunkan Janssen, farmasi di bawah Johnson & Johnson, ia vaksin keempat yang diluluskan EU selepas Pfizer-BioNTech, Moderna dan AstraZeneca. EMA mengesyorkan penggunaan vaksin COVID-19 Janssen untuk mereka berusia lebih 18 tahun. Pengarah eksekutif EMA, Emmer Cook berkata, penggunaan vaksin itu hanya memerlukan 1 dos sahaja. Hasil percubaan klinikal membabitkan 44,000 orang di Amerika Syarikat, Afrika Selatan dan negara Amerika Latin menunjukkan vaksin itu mempunyai keberkesanan 67%. Thailand dalam pada itu menangguhkan pelancaran program imunisasi COVID-19 dengan vaksin AstraZeneca. Kata pihak berkuasa kesihatan negara itu, ia selepas beberapa buah negara Eropah menangguhkan program sama berikutan kebimbangan mengenai masalah pembekuan darah di Denmark. Setakat ini, kira-kira 5 juta warga Eropah telah menerima suntikan vaksin AstraZeneca. Daripada jumlah itu, kira-kira 30 individu melaporkan insiden pembekuan darah. Penasihat Jawatankuasa COVID-19 Thailand, Pia Sakul Satayardon berkata, walaupun kualiti AstraZeneca adalah baik, pihaknya memutuskan untuk menangguhkan dahulu berikutan beberapa negara sudah mengumumkan untuk menangguhkan penggunaannya. Sukan. Liga Hoki Kebangsaan TNB MHL bermula. Perlawanan pembukaan Sabah lawan Hoki Terengganu THT. THT menampilkan semua pemain utama termasuk 3 pemain yang sebelum ini dikuarantin, Faizal Syahari, Shallow Saverius dan Abdul Khalid Hamirid. Suku pertama sahaja THT sudah 2-0 di depan dan melepasi separuh masa menambah 2 gol lagi untuk selesa mendahului 4-0. Selepas rehat, THT terus mengganas dengan 4 lagi gol untuk 8-0 melepasi babak ketiga. Pendekatan Sabah nyata tidak memadai dan terus tenggelam dengan dominasi dan asakan bertali arus THT sehingga terpaksa akur mengalami kekalahan besar 11-0. THT akan turun beraksi lagi pada pertemuan tumpuan menentang juara bertahan UNI KL.
Pertembungan Maybank dan TNB Thunderbolts pula. Jaringan seawal minit ke-6 berjaya dihasilkan oleh bekas penyerang kebangsaan Hafifi Hafiz Hanafi. Thunderbolts bolos lagi pada suku kedua. Kali ini jaringan padang oleh Amirullah Zainal. Maybank terus mencetak gol berbaki 8 minit terakhir pada minit ke-52. Lawan yang dibarisi pemain muda terus longlai dengan Amirullah juga menjaringkan gol peribadi kedua minit ke-58 disusuli penyudah Muhammad Syamim Naim Abdul Hamid tak lama kemudian bagi memastikan kemenangan 5-0 Maybank dalam aksi pertama. Stadium Sultan Ibrahim di Iskandar Puteri Johor telah mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa sebagai Stadium of the Year 2020. Ia menewaskan 19 stadium lain di seluruh dunia. Pengiktirafan dibuat menerusi undian yang dikendalikan oleh laman web stadiumdb.com berpangkalan di Poland. Pencapaian berkenaan dimuat naik di laman Facebook Johor Southern Tigers. Stadium Sultan Ibrahim yang bernilai 200 juta ringgit serta canggih ini mendapat 64,260 mata. JDT secara rasmi berpindah ke laman baharu di Stadium Sultan Ibrahim pada Februari tahun lalu. Stadium Sultan Ibrahim satu-satunya stadium bola sepak di negara ini yang menggunakan rumput jenis Zion Zoysia yang mempunyai sistem pengairan yang mampu mengelak daripada air bertakung di atas padang. Ia mampu menampung lebih 35,000 penonton.